Usahawan mendepani fasa pemulihan pasca COVID-19 untuk meneruskan survival dalam perniagaan. Majoriti usahawan PKS di Malaysia cukup terkesan akibat pandemik COVID-19 ini. Syarikat berdaya tahan dan ingin berkembang. Persoalannya, apakah pembiayaan yang bersesuaian dengan syarikat? Pernahkah anda mendengar berkenaan program Build Up oleh SME Corp Malaysia? Apakah syarat-syaratnya dan bagaimanakah anda boleh memohon? Lontarkan soalan anda dalam sesi soal usahawan anjuran SME Corp Malaysia. Jangan lupa saksikan sesi soal usahawan setiap hari Rabu jam 11 pagi secara dalam talian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan apa khabar kepada semua. Okey, bersama saya hari ini Muhammad Zumar Zainuddin sebagai moderator untuk program sesi soal usahawan pada pagi ini. Bertemu lagi kita dalam program ataupun Pocket Talk sesi soal usahawan edisi ke-6 yang dijalankan oleh SME Corp Malaysia pada pagi ini, dan manakala edisi ke-5 yang lalu kita telah menjalankan tajuk alternative financing ataupun P2P ya. Dan untuk edisi ke-6 ini kita akan membicarakan berkenaan dengan program SME Business Scale Up ataupun kita lebih kenali sebagai program SME BIZAP ya. Dahulunya program SME BIZAP ni dikenali sebagai Business Accelerator Program 2.0 ya, ataupun BAP 2.0. Dan program ini diperkenalkan oleh SME Corp Malaysia pada tahun 2011 dan sehingga kini telah membantu ramai usahawan di luar sana untuk kita tingkatkan keupayaan kapasiti syarikat dan capability syarikat. Dan program BAP 2.0 ini telah dijenamakan semula sebagai program SME BIZAP ya. Baiklah. Pasca pandemik COVID-19 ya, sudah tentu banyak kesan atau impak yang memberi kesanlah kepada usahawan kita ataupun PKS kita di luar sana. Dan kita tengok ada yang hampir-hampir gulung tikar ya, hampir-hampir gulung tikar. Ada yang perniagaan semakin maju ya selepas PKPP dilaksanakan. Tapi nak bagi nilai tambah kepada perniagaan pasca COVID-19 ni bukanlah mudah ya tuan-tuan dan puan-puan. Di sinilah program SME BIZAP boleh memainkan peranan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, dan sebagaimana saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah bencana, strategi kerajaan adalah untuk kita resolve, restart, recover, revitalize dan reform ekonomi Malaysia. Jadi bersama kita pada pagi yang bertuah inilah ya, saya perkenalkan Encik Hisham Taharudin, pengurus kanan bahagian perlaksanaan dan pemantauan SME Corp Malaysia, dan beliau adalah telah berpengalaman di SME Corp selama 13 tahun. Dan pagi ini saya dan beliau akan membicarakan tentang program SME BIZAP ya. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai persoalan untuk diajukan sebagaimana cik adik kita dalam teaser pada awal kita punya ni, lontarkan soalan anda di ruangan live chat So ajukan persoalan itu dan insya-Allah Cik Hisham akan jawab soalan tersebutlah. Baiklah, kita terus kepada Cik Hisham. Cik Hisham, apa khabar Cik Hisham? Alhamdulillah Cik Zumar, terima kasih. Saya tak nak buang masa lah Cik Hisham, saya nak tanya terus soalan kepada Cik Hisham. Boleh Cik Zumar. Leraikan kegusaran di fikiran PKS kita pada hari ini ataupun sebelum-sebelum ni ya. Adakah SME Corp Malaysia ni masih lagi menjalankan program SME BIZAP ni? Dan jika ada, apakah objektif program ni dan apakah
ataupun apakah jenis PKS yang kita cari untuk sertai program ni, Cik Isham? Okey, baik. Terima kasih Cik Zuma. Satu soalan yang bagus, satu soalan yang menarik. Pertamanya saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang pada hari ini yang turut bersama kita. Bagi menjawab soalan Cik Zuma tadi berkenaan program BISAP ni, seperti yang Cik Zuma maklumkan kepada kita sebentar tadi bahawa ini merupakan satu program yang kita jenamakan semula daripada program sebelum ini, iaitu program BAP. Kalau PKS di luar sana kata orang tu ketahui, memang program BAP ni telah pun kita jalankan semenjak tahun 2016 lagi di bawah Rancangan Malaysia ke-11, dan pada tahun 2020 ini kita telah jenamakan semula sebagai BISAP, sebagai kata orang tu untuk memberi nafas baru kepada program ini agar ianya lebih kata orang tu memberi satu kesan yang lebih baik kepada PKS di luar sana. Okey, untuk makluman kepada semua, program BISAP ini merupakan satu program yang kita katakan sebagai program bantuan bersepadu, di mana terdapat dua elemen penting di situ, iaitu yang pertamanya dari segi elemen geran yang kita tawarkan kepada PKS. Keduanya juga kita terdapat juga elemen pinjaman mudah di bawah program ini yang menawarkan pinjaman hingga sebanyak 1 juta dengan kadar faedah sebanyak 4%. Di bawah program geran kita menawarkan bantuan kepada PKS secara kata orang tu matching grant, geran bersamaan dengan bantuan yang kita tawarkan sebanyak 400 hingga 400,000. Maksudnya jika syarikat membelanjakan sebanyak 800,000, kita akan memberi ataupun menawarkan geran sebanyak 400,000. Objektif utama bagi program BISAP ini sudah tentunya kita untuk melihat PKS di negara kita ini akan terus berkembang maju dari segi perniagaan mereka, seterusnya mempunyai kata orang tu daya saing yang baik, terutamanya bila bercakap selepas pasca COVID-19 PKP akibat daripada COVID-19 yang berlaku, dan juga kita untuk memastikan bahawa produktiviti syarikat akan terus kekal kata orang tu meningkat, supaya dengan ini secara kata orang tu secara khususnya akan menyumbang kepada peningkatan GDP kepada negara kita. Cuma. Baik. Okey. Sementara tu tuan-tuan dan puan-puan boleh lontarkan persoalan tuan-tuan dan puan-puan di live event Q&A di ruangan sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan. Lontarkan soalan anda, insyaAllah kita akan bertanyakan kepada Cik Isham selepas ni. Baik, kita terus ke persoalan seterusnya. Apakah syarat-syarat dan kriteria kelayakan utama PKS yang nak memohon program SME BISAP ni, Cik Isham? Okey, Cik Zuma, dari segi kriteria kelayakan ataupun syarat yang kita pohon, sebenarnya dari segi kelayakan ataupun syarat adalah pada kita kata bolehlah sebenarnya adalah kelayakan yang minima saja yang kita perlukan. Pertamanya iaitu seperti yang sedia maklum bahawa syarikat PKS perlu mendapatkan pengakuan status PKS. Ini antara elemen baru yang kita perkenalkan, dan juga kita minta supaya perkara ini sebelum syarikat yang untuk memohon atau menyertai program ini mendapatkan dulu pengakuan status PKS yang boleh dimohon secara terus daripada SME Co-op. Kemudian ini juga kita tekankan di sini supaya dari segi equity pemilikan syarikat adalah sebanyak 60% yang dimiliki oleh tempatan. Maksudnya kalau syarikat ini hendaklah dimiliki oleh sekurang-kurangnya 60% rakyat Malaysia. Kemudian seperti biasa, syarikat perlulah mempunyai lesen perniagaan yang sah dan juga beroperasi premis yang sah. Kemudian yang terakhir, ini sebenarnya satu perkara yang baru kita tekankan, iaitu untuk program BISAP kali ini kita meletakkan syarat sekurang-kurangnya syarikat yang memohon mempunyai jualan tahunan melebihi RM300,000 setahun. Untuk apa kita sebenarnya meletakkan syarat ini? Pertama, untuk pengetahuan semua, program BISAP ini merupakan program di peringkat ataupun di tahun terakhir Rancangan Malaysia ke-11, yang mana tahun ini merupakan tahun yang terakhir, dan kita mengharapkan bahawa pada tahun terakhir ini kita akan dapat menghabiskan segala kata orang tu dana ataupun kedudukan kita ada untuk memastikan benefit ataupun faedah dapat dicapai oleh semua PKS di negara ini.
Cik Zuma. Pada yang sama juga saya nak maklumkan bahawa syarat seperti biasa skor dan M-Core tu juga masih terpakai juga ya. Kita perlu syarikat perlu mendapatkan juga. Harus diingat ya, 300,000 jualan 300,000 RM 300,000 atas skor dan juga M-Core serta status PKS lah. Baik, syarat-syarat kita dah tahu. Bagaimana pula dengan dokumen? Apakah dokumen-dokumen asas yang perlu kita hantar ataupun perlu PKS hantar semasa permohonan dibuat melalui program ini? Baik Cik Zuma, untuk makluman semua PKS di luar sana, permohonan program ini adalah dia melalui permohonan secara atas talian yang dihantar kepada kita. Kita tidak menyediakan dokumen manual, semua tiada. Jadi permohonan perlulah dibuat secara atas talian. Kemudian selepas itu di dalam permohonan secara atas talian itu terdapat beberapa dokumen yang perlu dihantarkan kepada kita, kepada SME Corp yang perlu dihantarkan secara hard copy lah. Antaranya contoh sebagai bank statement, pendaftaran syarikat, kemudian penyata kewangan yang beraudit dan kemudian dan termasuk juga beberapa dokumen yang kita mohon di dalam talian tersebut. Kemudian dokumen-dokumen ini perlulah dihantar kepada SME Corp Malaysia dalam tempoh 7 hari daripada tarikh permohonan dibuat untuk memastikan bahawa kelancaran dari segi untuk kita memproses permohonan dan seterusnya untuk mempercepatkan bantuan kita salurkan kepada PKS di luar sana. Kita juga sebenarnya dari segi masa untuk mereka menghantar dokumen ini kita pendekkan daripada zaman kita melaksanakan program BAP dahulu untuk memastikan sebenarnya bantuan yang kita salurkan kepada PKS ini dapat diproses dengan segera. Kita tidak mahu kata orang tu ada berlakunya kelewatan dan sebagainya. Dan seterusnya memastikan semua kata orang tu yang memohon ini benar-benar serius untuk memastikan bahawa mereka ni melengkapkan apa yang dipohon. Cik Zuma. Baik, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, teruskan lontarkan soalan anda di ruangan live event di ruangan live event. Terima kasih Cik Isham atas jawapan tadi. Okey, tadi Cik Isham bagi tahu di bawah program SME Bizap ni ada elemen geran bersamaan dan pinjaman mudah, ya. Ya, betul Cik Zuma. Apakah skop yang ada di bawah program ini? Skop geran dan skop pinjaman mudah. Okey, baik Cik Zuma. Saya akan jelaskan dahulu berkenaan dengan skop pembiayaan geran. Di bawah skop pembiayaan geran ni kita ada buka kepada 5 skop utama, iaitu pertamanya iaitu untuk syarikat melaksanakan projek bagi kata orang tu yang berkaitan dengan AI 4.0, automation dan juga digitalization, di mana bagi syarikat yang ingin melaksanakan contohnya untuk buat 3D printing, CRM, front and back end system, machine sensor, retrofitting dan sebagainya yang berkaitan dengan machine dan automation, kita galakkan di program ini. Kemudiannya juga kita membuka skop kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam industri logistik, yang mana yang terlibat dengan bagi mereka yang ingin kata orang tu untuk meningkatkan atau to improve dia punya warehouse system, e-commerce, machine, rack racking, maknanya kalau untuk pembelian racking dan sebagainya. Kemudian kenderaan berkaitan industri logistik, di mana ini adalah satu elemen baru yang kita perkenalkan. Namun begitu untuk dalam hal ini syarikat perlulah ataupun syarikat yang ingin memohon kenderaan ini perlulah mengikut, maknanya dia berdiri di bawah kategori logistik dan mengikut definisi yang telah dikeluarkan oleh pihak MIDA lah. Kemudian seterusnya dari segi skop seterusnya adalah peruncitan dan pemborongan, juga kita tawarkan di bawah program ini, di mana jika syarikat ingin kata orang tu meningkatkan sistem POS, ERP dan CRM, e-commerce dan sebagainya, machine sensor, pengebuahan kedai juga kita benarkan. Namun begitu,
ini adalah bagi tujuan pensijilan ataupun ini merupakan mandatory requirement daripada pihak berwajib. Contohnya kalau pihak bomba kata kalau syarikat ingin membuka perniagaan mereka, mereka perlu membuat renovation untuk mendapatkan sijil kelayakan dan sebagainya, dan that one memang kita allow lah di bawah sistem, di bawah program kita ini untuk syarikat memohon. Kemudian kita juga membenarkan atau kita juga memberi kemudahan untuk syarikat memohon untuk bagi advertising and promotion, juga branding dan juga packaging lah, dan termasuk juga jika syarikat ingin membeli peralatan untuk racking dan sebagainya. Kemudian ini juga adalah merupakan antara elemen baru yang kita perkenalkan, iaitu Smart City. Saya tahu memang yang buat masa ini belum ada banyak lagi kawasan yang kita boleh katakan sebagai Smart City. Namun begitu, di masa hadapan ini merupakan salah satu benda perkara yang kita akan lihat sebagai satu benda yang menjadi, kata orang tu, keperluan di masa hadapan. Di bawah elemen Smart City, kita akan menawarkan juga jika syarikat ingin membeli mesin, sensor, sistem, dan juga jika mereka ingin membuat advertising promotion, serta untuk jika mereka untuk melaksanakan pembungkusan. Kemudian yang terakhir, ini juga sesuatu yang baru, iaitu industri hilan gaharu dan juga burung walit. Kalau mana-mana syarikat yang terlibat dengan industri gaharu dan juga burung walit, kita bagi kemudahan untuk mereka untuk dalam segi untuk pembiayaan geran, untuk pembelian mesin, sensor dan sistem, advertising promotion juga pembungkusan. Di bawah pinjaman mudah, di bawah pinjaman mudah, untuk makluman semua, pinjaman mudah kita ini dikendalikan oleh SME Bank. Macam saya cakap tadi, ini adalah pinjaman mudah dengan kadar pembayaran sebanyak 4%, dengan dia punya tempoh pembayaran itu sehingga 7 tahun. Kalau kita lihat sebenarnya apa yang ditawarkan di dalam pinjaman mudah ini juga untuk syarikat untuk pembelian mesin dan juga perisian. Kemudian kita juga menawarkan, ini antara yang kita tak ada tawarkan dalam geran, tapi kita ada tawarkan dalam bawah pinjaman mudah, iaitu modal kerja dan juga untuk pembelian stok dan bahan mentah lah. Jadi ini antara kata orang tu kemudahan kita berikan kepada syarikat jika mereka perlukan modal kerja untuk kata orang tu untuk meningkatkan kapasiti ataupun produktiviti syarikat. Mereka bolehlah kata orang tu membuat permohonan pinjaman di bawah pinjaman mudah kita yang dikendalikan oleh SME Bank. Cik Zuma. Okey, baik. Baik, terima kasih Cik Syam. Okey, dah ada soalan masuk. Si tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan lontarkan soalan di ruangan live event Q&A, ya. Sebelum kita ke soalan PKS di luar sana, saya ada lagi satu soalan untuk Cik Syam ni. Geran, lepas saya lontarkan soalan saya kepada Cik Syam, baru saya akan lontarkan soalan daripada PKS ni. Ada 2-3 soalan di sini. Okey. Geran dan pinjaman boleh berintegrasi di bawah program ini. Bagaimana ia dengan berfungsi, Cik Syam? Baik, dari segi macam mana ia berfungsi, sebenarnya program kita ini adalah bersifat hybrid, ya. Sebagai contoh, secara mudahnya saya boleh gambarkan, sekiranya syarikat katalah ingin membeli peralatan berjumlah RM100,000. Namun begitu, syarikat tidak mempunyai keuangan ataupun cash yang mencukupi untuk beli mesin tersebut, kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa ini adalah matching grant di mana PKS perlu berbelanja terlebih dahulu, membayar harga peralatan tersebut sebelum membuat tutupan kepada kita. Jadi, bagi mengurangkan kata orang tu bebanan dan sebagainya, bolehlah if let's say kata-kata kenapa macam mana dia perkara ini kata orang tu dia berintegrasi, boleh 50-50 sebenarnya di situ. Contohnya kos 50% daripada kos mesin tadi boleh ditampung melalui pinjaman, kemudian separuh lagi boleh ditampung oleh grant. Dan kita itu antara yang menarik tentang program inilah. Dan kalau if let's say lah, kalau 50% grant yang didapat tadi itu, kalau dia nak bayar terus kepada bank pun, dia minta kita untuk bayar terus kepada bank untuk mengurangkan ansuran bulanan mereka pun boleh. Maknanya kita akan arrangekan supaya kata orang tu nanti bila mereka dapat duit tu kita terus bayar pada bank. Dengan itu pinjaman yang mereka kadar pinjaman yang mereka perlu buat kepada bank setiap bulan akan lebih berkurang lah.
Cik Zuma. Itu dia antara inilah kelebihan di situ, Cik Zuma. Macam mana program kita ni kata orang saling berintegrasi antara satu sama lain. Okey. Baik. Baik Cik Syam, kita terus ke soalan yang pertama. Daripada tak ada nama, anonymous. Tapi dia tahu nama saya, dia tulis tu, Cik Zuma, bolehkah saya minta geran untuk menternak ikan? So macam mana Cik Syam? Boleh ke tak boleh? Okey, dalam hal ini bila kita bercakap yang kita kata industri hiliran tadi sebentar tadi saya cakap tentang burung walit juga industri gaharu, kita juga sebenarnya membantu syarikat-syarikat yang terlibat dalam bidang pertanian lah. Namun begitu, apa yang kita tawarkan, apa yang kita bantu, sekiranya syarikat yang terlibat, dan contohnya tadi yang bertanya tadi berkenaan dengan peternakan ikan, sekiranya syarikat tersebut ingin membeli mesin, sensor dan sebagainya, kerana kita tahu pada hari ini walaupun orang menternak ikan, dari segi kemajuan teknologi itu semestinya dah ada lah untuk mereka ni kata orang tu, untuk memudahkan kata orang proses. Jadi itu ada perkara-perkara yang kita benarkan lah. Tapi sekiranya syarikat kalau dia memohon untuk membeli anak benih ikan dan sebagainya, yang itu memang kita tidak benarkan. Tapi sekiranya macam saya cakap tadi, dia adalah melibatkan sesuatu yang kata orang tu yang melibatkan untuk mereka adaptasi teknologi dan sebagainya seperti pembelian mesin, peralatan, sensor dan sebagainya, ya, kita akan benarkan untuk mereka memohon di bawah program ini, Cik Zuma. Okey, terima kasih Cik Syam. Kita ambil satu lagi soalan boleh daripada boleh Cik Zuma. Di luar sana. Dia tulis nama dia, "Hai moderator, siapa nama cik adik kita tu? Cik adik kita yang dalam teaser tu. Tak apa, nanti kita akan share nama dia." Kita terus ke soalan dia lah. Soalan dia, kalau syarikat tiada premis permohonan, bolehkah boleh dipertimbangkan tak? Atau tiada pertimbangan langsung? Okey. Seperti kita cakap tadi, yang seperti kita telah maklumkan, syarikat perlu mempunyai premis yang sah, lesen dengan sah adalah antara merupakan kriteria ataupun syarat wajib yang kita tetapkan untuk membolehkan. Sebenarnya bukan apa Cik Zuma, kita ni bila kita meletakkan syarat tersebut adalah untuk bertujuan untuk memastikan bahawa perniagaan itu benar-benar wujud, dan sebab kita ni dari segi kata orang tu, bila kita ingin meluluskan sesuatu permohonan tu, kita akan buat lawatan. Jadi bila kita kata syarikat tu perlu ada premis dan sebagainya, itu adalah bertujuan untuk memudahkan proses verifikasi dilakukan oleh pihak kita lah. Jadi dalam hal jika syarikat tiada premis yang sah dan sebagainya, itu akan menyukarkan sedikitlah kepada kita, dan dalam hal ini kita tidak akan mempertimbangkanlah pelbagai permohonan syarikat yang tidak mempunyai premis yang sah, Cik Zuma. Baik. Baik, terima kasih Cik Syam. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana boleh terus lontarkan soalan di ruangan live event Q&A ya. Dah banyak soalan masuk, kita akan tanya Cik Syam lepas ni, tapi saya akan tanya soalan saya dululah. Moderator pun nak tanya soalan juga kepada kita hari ni. Okey. Setiap pembiayaan ada tarikh matang ya Cik Syam. Kalau Cik Syam tak keberatan lah untuk berkongsi dengan PKS di luar sana berkenaan dengan tempoh projek program SME BIZAP ni. Okey, untuk program BIZAP ni sebenarnya memandangkan ini merupakan tahun yang terakhir di bawah rancangan Malaysia ke-11. Jadi kita meletakkan syarat bahawa projek yang tarikh matang untuk projek ini dilaksanakan adalah dalam tempoh 6 bulan dari tempoh permohonan. Contohnya kalau kita syarikat PKS memohon hari ini dan kita pertimbangkan dan sebagainya, dan mereka perlu melaksanakan projek mereka itu dalam tempoh 6 bulan akan datang lah. Biasa sekarang ni kata dalam bulan 7, dalam kebarangkalian dalam bulan 1 atau bulan 2 mereka perlu melengkapkan atau melaksanakan projek sepenuhnya. Namun begitu, kita juga memberi kemudahan kepada syarikat yang telah juga melaksanakan projek, terutama yang melibatkan syarikat-syarikat yang telah membeli peralatan, mesin, sistem dan sebagainya. Kita buka untuk syarikat yang telah melaksanakan projek sehingga 3 bulan pada tarikh sebelum itu. Contohnya kata
syarikat memohon pada hari ini untuk projek yang telah dilaksanakan, jadi kita benarkan sekiranya projek itu telah dilaksanakan pada contohnya pada bulan 3 yang lalu lah, telah muda. Jadi dengan itu kita harapkan bila projek yang telah dilaksanakan ini dari segi proses untuk pembayaran itu akan lebih pantas lah, ataupun lebih cepat bantuan itu dapat disalurkan kepada PKS yang terlibat. Cik Zuma. Baik, baiklah. Baik, terima kasih Cik Syam. Tuan-tuan dan puan, teruskan lontarkan persoalan anda. Live event di ruangan live event Q&A. Ya. Baik, saya nak tanya soalan seterusnya lah kepada Cik Syam. Okey, Cik Zuma. Difahamkan program ni ada tempoh permohonan lah. Ya. Boleh Cik Syam kongsi dengan PKS kita apakah yang dimaksud dengan tempoh permohonan ni? Baik Cik Zuma. Pertamanya saya nak bercerita sedikit tentang latar belakang program ini yang kita jalankan pada tahun 2016 hingga 2018. Kita melihat dari segi trend program ini sangatlah mendapat kata orang tu sambutan yang menggalakkan daripada PKS luar sana kerana skopnya yang versatile. Jadi untuk pada tahun macam saya maklumkan tadi, ini merupakan tahun rancangan Malaysia yang ke-11 yang terakhir, dan kita menjangkakan permohonan yang tinggi juga akan kita terima daripada PKS luar sana. Untuk itu kita telah kata orang tu dari segi tempoh untuk mereka memohon tu kita telah hadkan lah. Sebagai makluman semua, kalau yang mana dah tahu, actually ini merupakan tempoh permohonan yang kedua ni sebenarnya kita buka sebab tempoh permohonan yang pertama kita buka dari tempoh daripada 15 Mac 2020 sehingga 30 April 2020. Itu merupakan tempoh yang pertama yang kita buka, dan seperti yang maklum masa itu tengah dalam tempoh PKP, dan kita telah pun juga menerima lebih kurang 160 permohonan daripada PKS luar sana. Dan bagi tempoh yang kedua, kalau semua yang mana yang sedia maklum, kita telah membuka program ini bagi tempoh 1 Julai sehingga 31 Julai tahun ini. Jadi ini merupakan sesi yang kedua. Kalau PKS luar sana maklum, ini dalam kita ternyata dah tak berapa hari lagi sebenarnya nak tutup lah, maknanya 31 hari bulan ni kita akan tutup. Kemudian kita ada sesi yang ketiga. Yang sesi yang ketiga ni kita akan buka dalam bulan Oktober nanti, dari tempoh 1 Oktober sehingga 31 Oktober 2020. Kenapa kita kata orang tu kita buka sesi ni seperti yang saya nyata tadi, ada 3 sesi ini. Pertamanya rasional di sebaliknya. Pertama, kita sebenarnya untuk memastikan kata orang tu kebolehan kita lah dari segi kemampuan kita untuk memproses kata orang tu permohonan PKS ni supaya kita dapat mempercepatkan bantuan kita salurkan mereka. Dan keduanya dari segi kata orang tu tadi, because of macam saya explain, ini merupakan tahun terakhir rancangan Malaysia ke-11, dan kita dengan kata orang tu sejumlah dana yang kita ada, kita harapkan kata orang tu ia mencukupi untuk semualah Cik Zuma. Sebab kita kata kita buka secara beginilah. Kalau kita tengok yang sebelum ini pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya memang kita buka for the whole year. Tapi kali ini kita buka ada dia sesi yang spesifik lah. Okey. Tarikh tutup harus diingat tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Tarikh tutup untuk permohonan SME BIZAP ni adalah 31 Julai 2020. Dan tuan-tuan dan puan-puan ada masa lagi 9 hari lagi untuk buat permohonan. Cik Syah, kita tengok soalan daripada viewer kita yang dah tanya soalan ni. Okey, soalan daripada Anonymous juga. Saya nak tanya, untuk BIZAP ni dah register. Okey, dia dah register lah maksudnya tu. SME status wajib. Maknanya betul lah. Saya dah register, betul lah. Betul kan Cik Syam? SME betul, ya. Wajib lah ya? Ya, betul, wajib untuk mana-mana syarikat PKS yang berminat untuk menyertai program ini. Seperti yang saya katakan tadi, memang antara syarat kriteria wajib yang kita letakkan adalah perlu mendapatkan status PKS terlebih dahulu.
Okey, soalan ada satu lagi. Kita ambil satu lagi soalan daripada viewer kita di luar sana. Saya kalau anonymous jugalah ni, daripada anonymous juga. Saya nak tanya, kalau register confirm dapat tak? Okey, itu satu soalan yang menarik Cik Zuma. Dan kita begini, bila syarikat memohon program ini, sebenarnya ia adalah tertakluk pada proses kata orang tu penilaian dan kelulusan yang dibuat oleh jawatankuasa kita. Ya, jawatankuasa kita akan menilai dari segi permohonan tersebut dan keperluan untuk program tersebut di samping kebolehan syarikat untuk melaksanakan projek tersebut. Sebagai contoh saya bagi kita akan juga melihat kepada kemampuan syarikat, macam saya cakap tadi, sekiranya dalam akaun syarikat kita lihat duit yang ada sebenarnya kata orang tu dari segi cash flow, kita ambil kata dalam 10,000 tiba-tiba syarikat untuk melaksanakan projek yang bernilai 1 juta pembelian mesin dan sebagainya, sudah tentu kita akan bertanya daripada mana syarikat akan mendapatkan modal ataupun kebolehan kewangan untuk membiayai projek tersebut. Kerana perlu diingat bahawa contohnya grant ini adalah bersifat kata untuk matching grant, maknanya syarikat perlu belanja dahulu. Dalam hal ini mungkin kita akan menasihatkan syarikat supaya membuat projek secara kecil-kecilan dahulu. Beli apa yang perlu, kemudian kita akan sesuaikan dengan apa yang kebolehan syarikat. Dalam hal ini macam saya cakap tadi, sebenarnya bila memohon itu kita tidak boleh katakan ada satu kepastian syarikat akan mendapat kata orang tu pembiayaan tersebut, kerana ini adalah tertakluk macam saya cakap tadi kepada keputusan yang akan ditentukan oleh jawatankuasa penilaian dan juga kelulusan yang dibuat oleh SME Corp Malaysia. Cik Zuma. Baik, kita teruskan tuan-tuan dan perempuan di luar sana, teruskan lontarkan persoalan anda di ruangan live event Q&A. Okey, saya pula lah bagi peluang kepada saya tanya soalan kepada Cik Isham lah. Dah bagi peluang kepada viewer kita di luar sana tanya soalan, dan tuan-tuan dan perempuan boleh teruskan lontarkan soalan di ruangan live event Q&A. Saya pula nak tanya Cik Isham, jika katakanlah syarikat telah diluluskan di bawah program, diluluskan projek lah di bawah program SME Bizap ni, ya, dan dia nak buat tuntutan disbursement, kalau ni disbursement lah, okey. Bagaimana pula syarat-syarat untuk membuat tuntutan yang telah diluluskan dan bagaimana pula proses ni berjalan, Cik Syam? Okey. Pertamanya untuk syarikat yang ingin membuat tuntutan, pertama sekali mestilah memastikan projek yang dilaksanakan tu telah apa kata orang tu lengkap sepenuhnya lah. If let's say mereka kata projek untuk pembelian mesin, mereka kena pastikanlah mesin itu telah sampai ke premis mereka dan pembayaran juga telah dibuat kepada pembekan. Kemudian kita juga dari segi dokumentasi dan sebagainya memang kita perlukan sebagai contoh bank statement dan sebagainya juga untuk membuktikan bahawa pembayaran telah pun dilaksanakan dan telah pun lengkap. Untuk membolehkan kata orang tu kita mengesahkan bahawa projek itu telah benar-benar telah dilaksanakan oleh PKS. Kemudian dengan itu mereka boleh menghantarkan borang permohonan yang kita sertakan, permohonan tuntutan yang kita sertakan semasa surat setuju terima kita serahkan kepada PKS semasa kata orang tu kita luluskan projek tersebut. Kemudian mereka perlu menghantar kepada kita. Dan kita pada kali ini kita hanya membenarkan hanya sekali tuntutan saja dikemukakan kepada kita. Contohnya kalau pembelian mesin, contohnya harga mesin itu RM50,000, kena syarikat kena pastikan bahawa mesin itu yang harga RM50,000 telah dibayar sepenuhnya lah. Kalau sebelum ini kita memang benarkan untuk syarikat membuat bayar sebanyak 2 kali ataupun 3 kali, tapi untuk kali ini untuk di bawah program bisaan kita hanya membenarkan syarikat untuk membuat permohonan sebanyak sekali saja, maknanya kena complete dengan semua. Kemudian
perlu diingat juga tempoh yang kita berikan sekiranya kita bagi proses tempoh 6 bulan kepada PKS untuk melaksanakan projek, pada tempoh yang terakhir, maknanya selepas 6 bulan, katakanlah dalam bulan Januari nanti 2021 mereka telah melaksanakan projek dan complete mesin tu, kita hanya memberi masa selama 1 bulan satu bulan untuk mereka mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi untuk membuktikan tuntutan mereka lah, macam saya cakap tadi, bank statement dan sebagainya, dan juga proof evidence yang bahawa mesin telah dibeli dan sebagainya diserahkan kepada kita. Jadi dalam hal ini, kalau kegagalan syarikat PKS untuk mengemukakan tuntutan itu, macam saya cakap tadi, setelah dalam tempoh sebulan daripada tarikh tamat tempoh projek tersebut, akan menyebabkan tuntutan mereka ni tidak akan dipertimbangkan oleh SME Corp Malaysia. Jadi kita harap PKS yang telah memohon projek ini, ada program di bawah program ini, memastikan bahawa apa yang kita katakan di sini dipatuhilah, agar tiada masalah nanti yang berlaku dalam hadapan. Cik Zuma. Okey, program ni adalah program sesi soal usahawan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana lontarkan soalan di ruangan live event dan minta tulis nickname sikit. Ni ada yang anonymous ni, saya pun tak tahu nak gelarkan macam mana. Jadi Cik Syam, kita pergi ke soalan PKS kita di luar sana. Baik, Cik Zuma, soalan boleh. seterusnya, boleh kan Cik Syam? Boleh Cik Zuma. Okey. Soalan ni daripada USD Lover. Dia punya nama dia USD Lover. Maknanya dia punya, mungkin dia punya dia punya transaction perniagaan dalam USD lah kot kan? Okeylah Cik Zuma. Bagus tu. Okey. Dia tanya soalan di sini, salam moderator. Untuk makluman saya baru saja memulakan perniagaan membaik pulih kenderaan, iaitu bengkel kereta lah, dalam bulan 12 tahun 2019. Boleh dekat saya menyertai program BIZAP ni untuk memohon geran berkaitan automasi. Sekiranya boleh, apakah dokumen yang perlu saya sediakan bagi memohon geran syarikat? Geran yang berkaitan. Ni macam case study jugalah ni Cik Syam. Okey, seperti yang soalan yang dikemukakan oleh kita punya PKS luar sana tadi, syarikat telah beroperasi pada bulan 12 pada tahun lepas lah. Jadi antara perkara yang kita lihat untuk syarikat yang mohon ini, syarikat perlulah sekurang-kurangnya telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan, telah menjalankan operasi selama 6 bulan. Kemudian macam saya cakap tadi, antara syarat wajib yang kita katakan adalah jumlah jualan, kalau kata orang tu tahunan adalah sebanyak 300 ribu ringgit setahun lah, annually. Tapi kalau if let's say dalam kes kata syarikat baru beroperasi tak sampai lagi setahun, sebab kita nak setahun sekurang-kurangnya 300 ribu, namun begitu kita akan tengok trend bulanan dia macam mana. If let's say kalau kita tahu trend bulanan dia tu akan menjangkau melebihi daripada 300 ribu ringgit untuk tempoh setahun, InsyaAllah dalam hal ini kita akan pertimbangkan permohonan syarikat tersebut. Kemudian yang seperti dikatakan tadi, apakah perkara dokumen-dokumen yang perlu dihantar kepada kita? Pertama, permohonan perlulah dibuat secara atas talian, macam saya cakap tadi. Kemudian bagi syarikat yang tidak mempunyai audited account, yang belum ada audited account, mereka perlu mengemukakan kata orang tu akaun pengurusan kepada kita untuk kita melihat dari segi performance secara bulanan syarikat tersebut. Pada masa sama juga syarikat perlu mengemukakan kepada kita bank statement untuk melihat transaksi yang berlaku, jual beli syarikat dan sebagainya. Dan kita nak tengok berapa kekuatan kewangan yang ada. Kemudian kita juga memohon untuk quotation ataupun sebuah harga diperolehi daripada dua pembekal yang untuk syarikat membeli peralatan tersebut lah. Kalau bengkel mungkinlah kalau nak beli contohnya kata orang tu jack dan sebagainya, di situ akan kita lihat lah. Dan tentu kalau kita akan melihat dari segi kalau quotation tadi, untuk melihat sama ada harga yang ditawarkan adalah kata orang tu munasabah lah. Kita pun ada juga
berdasarkan rekod kita, maksudnya kita juga ada membuat sedikit kata orang tu kita punya homework lah. Kita akan tahulah bahawa apa yang ditawarkan oleh pembekal ini dalam kata orang tu dalam range yang sebenarnya kita katakan logik ataupun sebenarnya terlalu tinggi dan sebagainya. Itu cuma itu. Baik, satu lagi soalan. Kita ambil satu lagi soalan dari Boleh cuma. Pendengar kita di luar sana. Ini pun daripada Anonymous. Banyak soalan daripada Anonymous ni. Harus diingat, lontarkan persoalan anda di ruangan live event Q&A ya. Ini pun soalan daripada Anonymous. Dia hantar 2 soalan sekali. Tapi soalan dia bersambung. Okey, biar saya baca. Saya sekarang buka workshop motosikal. Saya perlukan mesin dan alatan untuk kembangkan perniagaan. Adakah saya layak untuk memohon dan mendaftar sebagai PKS? Okey. Jadi seperti yang sedia maklum bahawa program BISAP ni sudah tentunya kita buka untuk kepada PKS ya. Yang maknanya bila kata kita buka PKS, mana-mana syarikat yang berdaftar di negara ini yang memenuhi kriteria sebagai PKS sudah tentu adalah layak untuk memohon atau menyertai program ini. Yang saya masukkan yang dimasukkan dengan definisi PKS tersebut adalah sekiranya macam services macam bengkel ini dari segi nilai jualan tahunan tidak melebihi 20 juta dan jumlah pekerja tidak melebihi 75 orang, syarikat dianggap sebagai PKS lah. Jadi cuma dari segi kategori itu apa dia? Mikro, kemudian kita ada sedar kecil dan juga sederhana. Bagi mana-mana syarikat yang mempunyai jualan tahunan kurang daripada 300,000, syarikat tersebut kita anggap sebagai syarikat mikro. Mana-mana syarikat yang mempunyai lebih daripada RM300,000 setahun jualan, syarikat tersebut kita akan kategorikan sebagai kecil, dan juga akan jadi selebih daripada itu kata 3 hingga 5 juta setahun kita akan sebagai mula dari bawah kategori sederhana lah. Jadi dalam hal ini jika bengkel tadi macam tuan yang bertanya tadi berkenaan dengan bengkel tersebut, untuk melayakkan mereka menyertai program BISAP ini, kena lihat balik dari segi macam saya cakap tadi, dia punya jualan tahunan tadi berapa. Kalau memang melebihi daripada 300,000, yes, memang syarikat layak untuk mohon di bawah program ini. Cik Zuma. Okey. Anda PKS di luar sana teruskan tanya soalan di live event Q&A. Kita ada masa lagi sikit. Kita ada masa lebih kurang dalam masa ni mencemburui kita lah. Saya nak tanya soalan Cik Syam. Ya, boleh Cik Zuma. Ya. Okey, berapa lama proses yang diambil untuk kelulusan dan berapa lama proses untuk tuntutan? Okey, kita menetapkan bahawa dari segi untuk proses permohonan untuk kita proses adalah dalam tempoh 14 hari bekerja lah daripada kita tempoh kita dapat dokumen itu lengkap. Jadi dalam hal ini suka saya tekankan sekali lagi, dokumen perlulah lengkap. Maksudnya sekiranya dokumen yang kita tidak terima itu tidak lengkap, kita tidak anggap bahawa hari untuk kita kira untuk proses kata orang tu 14 hari itu tidak bermula lagi lah. Melainkan bila macam saya cakap tadi, bila dokumen telah lengkap kita akan kira lah dalam tempoh 14 hari. Kemudian itu termasuk jugalah untuk nanti kita untuk kelulusan dan sebagainya. Kemudian selepas itu bila telah diluluskan, jadi syarikat akan diberikan sujud terima kepada mereka dan mereka perlulah melaksanakan program ini dalam tempoh 6 bulan seperti yang saya cakap tadi. Tapi kalau sekiranya syarikat boleh melaksanakan projek dengan lebih awal, sekiranya mereka dalam tempoh sebulan dah boleh selesai dan nak buat tuntutan kepada kita, dan syarikat boleh buat tuntutan, dan dari segi tuntutan juga kita dah mempunyai tempoh selama 14 hari juga untuk kita proses lah di peringkat tuntutan, dan seterusnya kita akan bersedia untuk membuat pembayaran kepada PKS lah. Cik Zuma. Okey, terima kasih Cik Syam. Soalan seterusnya, banyak soalan daripada saya. Bagaimana okey, ada soalan seterusnya Cik Syam. Okey. Ada desas-desus dari PKS di luar sana mengatakan bahawa SME Corp Malaysia mengenakan yuran pemprosesan untuk program SME BISAP ni. So, apa komen?
Okey, pada mula kita letakkan perkara ataupun keperluan kita untuk syarikat ini menyertai program ini pada masa kita war-warkan dahulu pada bulan Mac dahulu, memang kita meletakkan bahawa yuran sebanyak RM3,000 kita kenakan kepada PKS di luar sana lah, sebagai kata orang tu yuran pengurusan kepada kita untuk memastikan bahawa proses dan segalanya kita dapat laksanakan. Namun begitu, berikutan COVID-19 yang berlaku, yang melanda negara kita pada ketika ini, kita telah kata orang tu menangguhkan dahulu yuran yang kita kenakan kepada PKS. Dan pada ketika ini, mana-mana syarikat yang memohon, syarikat yang memohon, memang kita waive dahululah yuran yang kita kenakan. Namun begitu, kita merancang sekiranya pada tahun ini, kata dalam sesi yang ketiga nanti pada bulan Oktober, kita merancang untuk mengenakan yuran tersebut. Namun begitu, tertakluk juga kepada keadaan semasa lah. Sekiranya keadaan kita memang hari ini akan bertambah baik dan sekarang kita dah telah pulih sepenuhnya, mungkin ataupun perkara ini seperti yang kita rancang, kita akan laksanakan yuran dari segi pembayaran pada bulan sesi yang ketiga nanti, permohonan sesi yang ketiga nanti, Cik Zuma. Buat masa ini, kita setiap permohonan memang kita tangguhkan dulu, kita waive dahulu pembayaran yuran tersebut. Baik. Soalan tengah masuk bertalu-talu ni, kita akan cuba layan semua soalan daripada kita jualan. Teruskan lontarkan soalan anda di live event Q&A ya. Okey, soalan seterusnya kita ambil daripada PKS kita lah, Cik Isham Okey, boleh Cik Zuma. Ada 3 lagi soalan yang kita akan jawab pada kali ini sebelum saya ke soalan saya seterusnya. Baiklah tu, daripada satu anonymous juga. Dia tak nak reveal nama dia, tak apalah, kita baca soalan dia kepada Cik Syam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami pernah berjaya mendapatkan grant BIP daripada SME Corp. Adakah kami masih perlu mendaftar sebagai PKS? Okey, di dalam hal ini mendaftar sebagai mendapatkan status PKS itu pada ketika ini adalah merupakan syarat wajib yang kita kenakan kepada PKS di luar sana lah. Jadi walaupun syarikat pernah mendapat bantuan daripada kita, sekiranya masih belum memperolehi status PKS daripada kita, kita memang kata orang tu keperluan adalah untuk mereka mendapatkan dahulu status itu sebelum boleh memohon ataupun menyertai program kita ni, Cik Zuma. Okay. Baik. Terima kasih. Ada lagi satu soalan? Dua lagi kita ambil 2 lagi soalan. Boleh Cik Zuma, boleh. Dari anonymous juga. Ni semua anonymous tanya soalan, tapi kita akan layan. Kita akan layan semua persoalan yang dilontarkan oleh PKS di luar sana pada hari ini. Okay, Tuan Moderator. Bisnes seperti pub, karaoke dibenarkan tak di bawah program SME Bizap ni? Dia, Cik Zuma, dalam hal ini kita sebenarnya menetapkan sekiranya bisnes yang dijalankan itu memang memiliki lesen yang sah dan juga berniaga di premis yang sah, kita akan pertimbangkan, Cik Zuma. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita tidak menetapkan syarat yang kata orang tu berkaitan dengan sama ada kecenderungan dari segi kata orang tu bisnes tu macam mana bentuknya. Cuma keperluan kita adalah bisnes itu perlulah mempunyai, perniagaan tersebut perlulah mempunyai lesen perniagaan yang sah dan juga beroperasi di premis yang sah. Itu sahaja, Cik Zuma. Okay. Kita punya kriteria yang kita tekankan. Baik. Okey, teruskan. Lontarkan persoalan anda di ruangan live event Q&A. Saya mungkin ada 2 soalan lagi. Boleh je. Dah mencemburui kita ni, kita dah nak habis, dah nak tamat dah masa kita. Dokumen yang telah lengkap nak hantar kat mana? Okey, dokumen yang telah lengkap bolehlah dihantar terus kepada, ini untuk tuntutan ya, Cik Zuma Ya.
untuk tuntutan bolehlah dihantar terus ke ibu pejabat kita di SME Corp ataupun di sekiranya SME yang berada di apa kata orang tu di negeri-negeri sana boleh mengumpulkan dokumen tersebut kepada kepada pejabat negeri kita yang ada di seluruh Malaysia. Kita juga menggalakkan walaupun di PKS yang berada di negeri itu boleh terus menghantar dokumen yang lengkap itu untuk tuntutan terus kepada kita lah, maknanya boleh post terus kepada kita lah. Kalau nak datang sendiri secara bersemuka dengan kat sini pun kita galakkan juga, mungkin boleh kita mereka ingin bertanya sesuatu daripada kita dan sebagainya pun boleh. Kalau ketika ada kesempatan mereka boleh juga terus post pada kita kat sini pun boleh, Cik Zuma. Okey. Soalan seterusnya daripada saya. Okay. Bagaimana pula dengan pinjaman? Adakah SME Corp Malaysia yang proses? Dan bagaimana pula SME Corp berkolaborasi dengan SME Bank dalam program SME Bizap? Soalan yang baik, Cik Zuma, sebab seperti kita sedia maklum, macam saya maklumkan tadi di awal sesi kita ini, loan ataupun pinjaman kita ini dilaksanakan atau diproses oleh SME Bank sebagai salah satu agensi di bawah kementerian kita, MEDEC, ataupun merupakan sistem agensi kita lah. Dalam hal ini kita menyalurkan dana kepada SME Bank di bawah program BAP ataupun BISAP untuk mereka kata orang tu menawarkan pinjaman kepada PKS luar sana dengan masa saya cakap tadi, maksimum pinjaman kita sebanyak 1 juta. Jadi kolaborasi kita di situ, di dana daripada kita, mereka memproses pada masa yang sama dari segi kelulusan. Jadi komiti kelulusan as pegawai SME Corp juga turut serta dalam komiti kelulusan tersebut untuk memastikan bahawa sekiranya kita ada kata orang tu pandangan dan sebagainya untuk memastikan SME di luar sana betul-betul kata orang tu mendapat menikmat daripada faedah daripada program kita ini. Jadi pada masa sama juga kalau kita tengok di bawah program grant tadi, sekiranya bila kita proses grant mereka, kita dapati syarikatnya sebenarnya boleh diperkembangkan lagi untuk ke satu tahap yang lebih baik, dan sekiranya didapati syarikat mungkin memerlukan lebih banyak atau modal yang lebih besar untuk mereka mengembangkan mereka, selalunya kita akan bawa juga, kita akan panjangkan juga kepada SME Bank lah untuk mereka melihat kemungkinan untuk bantuan diberikan di bawah pinjaman tadi ataupun pinjaman yang kita tawarkan, Cik Zuma. Baiklah. 31 Julai tarikh akhir untuk window yang kedua ni permohonan. Ada 9 hari lagi lah untuk usahawan kita buat permohonan program SME Bizap ni. Okey, last soalan daripada saya lah. Okey, kita layan lagi 2 soalan daripada usahawan kita di luar sana. Soalan mungkin yang terakhir daripada saya untuk program pada kali ini. Bagaimana cara untuk memohon program ni, Cik Syam? Seperti yang saya maklumkan tadi, okey. Pertama, link yang kita sediakan, PKS boleh terus kepada kita punya ni lah. Pertama, website SME Corp Malaysia. Kemudian dibuka website SME Corp Malaysia tu, kemudian terus pergi kepada program. Dan kemudian daripada program tersebut, boleh klik kat situ, kita akan nampak program BISAP lah. Kemudian PKS yang berminat, boleh kata orang tu klik di situ. Di situ akan terdapat lah, kita punya ada satu link di situ. Dan juga kat situ ada juga kita beri penjelasan sedikit berkenaan program kita ini, dan mana syarikat PKS yang berminat boleh terus klik pada link permohonan secara online yang kita sediakan, dan mereka macam saya cakap tadi, sebab program ini memang cara memohonnya memang secara online dan mereka perlu mengemukakan kata permohonan secara online kepada kita, dan termasuk juga dokumen-dokumen yang perlu disubmit secara yang hard copy itu dalam tempoh 7 hari selepas permohonan online dibuat kepada kita, Cik Zuma. Okey, kita dah nak sampai ke penghujung rancangan lah ni. Kita layan lagi
soalan daripada usahawan kita di luar sana. Boleh Boleh, Cik Zuma, Syam? boleh. Boleh Cik Zuma. InsyaAllah. Boleh, Empat lagi soalan. Okay, soalan seterusnya daripada Gold.Roger. Memang kelas lah nama dia. Gold.Roger. Salam moderator. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan bantuan perniagaan untuk industri burung walit. Soalan saya, bolehkah SME Corp Malaysia beri bantuan berkaitan peralatan bagi rumah sarang burung walit? Bagaimana pula dengan renovasi bagi membesarkan rumah sarang burung walit? Adakah saya layak memohon? Baik, jawapan kepada soalan yang ditanyakan berkenaan dengan burung walit sudah tentu macam kita cakap tadi di bawah skop kita tu, kita macam renovasi dan sebagainya untuk burung walit ni memang kita untuk membesarkan rumah burung walit tu memang kita tidak akan benarkan lah. Tapi sekiranya syarikat ingin membeli peralatan yang bersifat teknologi untuk mereka adaptasi teknologi, contohnya sensor dan sebagainya, mesin dan sebagainya yang berkaitan dalam industri burung walit ini, sudah tentu yang itu memang kita benarkan. Jadi dalam hal ini macam saya cakap tadi, sekiranya renovasi memang kita tidak akan pertimbangkan lah. Tapi untuk sekiranya peralatan yang berkaitan dengan teknologi dan sebagainya untuk industri ini, insyaAllah bolehlah memohon permohonan kepada kita untuk kita pertimbangkan. Encik Zuma. Okey. Soalan daripada Miss S. Miss S. Miss S lah. Okey, tak apa. Adakah kedai vape yang beroperasi di premis yang mempunyai lesen daripada pihak berkuasa tempatan layak mendapat keran daripada SME Corp? Cara asasnya sekiranya syarikat yang berdaftar itu memenuhi definisi PKS, secara asasnya mereka memang layak lah untuk memohon di bawah program ini. Namun begitu, sebenarnya macam saya cakap di awal tadi, itu adalah tertakluk kepada jumlah jualan tahunan yang kita telah tentukan lah. Sekiranya jualan tahunan itu melebihi contoh kedai vape tadi memang jualan tahunannya melebihi RM300,000, sudah tentu mereka layak untuk menyertai program ini ataupun untuk mendapat bantuan di bawah program ini, Cik Zuma. Okey. Baik, dua soalan lagi Cik Syam. Boleh Cik Zuma. InsyaAllah kita wrap up kita punya sesi pada pagi ni. Soalan seterusnya daripada Encik Mehmet 1. Encik Mehmet 2. Mungkin ada Encik Mehmet 1, 2, 3 dan 4 lah, kita tak tahu. Tak apa Cik Zuma. Mehmet 2. Okey. Di mana boleh kami mendapatkan maklumat berkenaan dengan promosi bagi periklanan? Ni mungkin dia nak tahu dengan siapa untuk dia berhubung untuk dapatkan maklumat lebih lanjut ni, Cik Syam. Okey, pertama kita amat menggalakkan sekiranya syarikat boleh datang ke mana-mana kalau di syarikat negeri untuk dapatkan maklumat berkenaan program kita ni, boleh datang ke pejabat kita di setiap negeri. Mana-mana kemudian syarikat yang memang menjalankan perniagaan di Kuala Lumpur dan Selangor ni boleh datang juga kepada kita di pejabat di sinilah untuk mendapatkan penerangan lanjut daripada pegawai kita dari segi maklumat bantuan yang kita tawarkan. Seterusnya sekiranya syarikat tidak berkesempatan, mereka juga boleh menghubungi kita. Kita galakkan melalui email lah. Email kepada sekretariat yang kita nyatakan di dalam dalam borang permohonan yang kita nyatakan. Jadi kerana kalau call dan sebagainya ni kita takut, sebab sekarang ni memang banyak dari segi permohonan yang kita terima tu, takut pegawai kita tak sempat untuk menjawab. Jadi kita galakkan untuk syarikat email kepada kita lah untuk mendapatkan maklumat yang yang diperlukan. Namun begitu, sekiranya memang mereka ada masa dan sebagainya, mereka boleh datang, macam saya cakap tadi lah, ke pejabat negeri atau jika mereka berada di negeri, ataupun terus datang ke sini lah di DHQ, di KL Central ini. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk akhir kalam ni. Cik Syam,
kata akhir ataupun harapan Cik Hisham kepada KS kita di luar sana? Okey, saya sebenarnya amat berharap bahawa momentum ataupun produktiviti daya tahan syarikat PKS kita di luar sana akan terus meningkat dan terus berdaya maju di masa depan, walaupun kita sekarang ini berdepan dengan situasi COVID-19 ini mungkin akan menjejaskan sedikit perniagaan mereka. Namun begitu, saya mengharapkanlah dengan bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan ini sedikit sebanyak akan dapat meringankan beban mereka, seterusnya akan terus mengekalkan momentum yang ada pada ketika ini, Cik Zuma. Baik. Okey. Terima kasih Cik Hisham. Kita pun dah tamat dah program kita pada hari ini, dan 31 hari bulan tarikh akhir untuk window kedua ini, dan saya berharap semua PKS di luar sana untuk rebut peluang lagi 9 hari lagi ni untuk buat permohonan SME BIZAP ni, dan semoga program SME BIZAP ni dapat membantu ringankan beban pasca COVID-19 dalam meningkatkan keupayaan dan kapasiti perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada tim admin, Cik Hisham, dan juga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang bagi tumpuan kepada program sesi soal usahawan pada hari ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di ruangan sesi soal usahawan pada edisi yang seterusnya pada minggu harapan pada hari dan waktu yang sama. Kita bertemu lagi. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan terima kasih semua. Sehingga berjumpa lagi.